Sebab tu Allah jelaskan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu yang Muhammad, ya, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi maknanya, ya Muhammad, engkau ni mendapat wahyu seperti mana wahyu-wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan lagi disihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati dikasihi lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita ditempatkan di Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sekarang meneruskan kita lihat surah An-Nisa ayat 163 ya, ayat 163. Baik, jadi pada ayat lepas hubungan dia, setelah mana Allah menceritakan dosa-dosa, dosa-dosa dan kesalahan orang Yahudi, ya, yang mana mereka kufur kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tak menceritakan di sini, ya, keimanan yang sebenarnya adalah dengan mengumpul keimanan kepada keseluruhan rasul-rasul. Itulah syarat bagi keimanan, ya. Allah yang mengirimkan semua rasul sebagai memberi berita gembira dengan peringatan kepada manusia. Dan kemudian Allah menyeru, ya, golongan Nasara, ya, kepada supaya jangan melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam, ya, dengan i'tikad mereka Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan macam-macam lagi yang mereka katakan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa itu bukanlah anak Allah seperti mana disangkakan oleh orang Nasara, dan bukanlah anak zina seperti mana disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Maka kedua-dua golongan itu dalam golongan yang melampaui batas, ya. Sehingga dalam surah ini diakhiri dengan memelihara hak-hak pewarisan, pewarisan dalam harta dan harta pusaka pada akhirnya tadi. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat 163, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Nah. Baik, jadi dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala iaitu menjelaskan bahwanya Allah Taala yang telah beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda dilantik sebagai rasul. Dan malahan Allah jelaskan bukan sahaja perkara itu baru, tetapi telah Allah Taala utuskan nabi-nabi yang sebelum dahulu, sejak Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin di sini kita kata kenapa tidak disebutkan Nabi Adam? Sebab Nabi Adam itu merupakan Nabi dan Rasul yang pertama. Banyak Allah Ta'ala ceritakan sejak Nabi Nuh, sebab Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutuskan untuk menyeru umatnya. Sebelum Nabi Nuh AS, manusia masih benar akidah yang betul, akidah yang sahih. Satu akidah saya, iaitu mentauhidkan Allah SWT. Tapi sejak zaman Nabi Nuh AS lah, maka syaitan dapat menguasai manusia, dapat membawa mereka kepada kekufuran kepada Allah SWT. Baik, jadi firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu ya Muhammad. Kama auhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'dih, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Baik. Jadi dalam ayat ini dia ada sebab nuzul dia. Ada sebab nuzul lah. Baik, daripada Muhammad bin Ishaq diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad bin Iqramah, ataupun daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Sukain dan Adi bin Zaid berkata, ni pada puak yang ni kita tahu daripada puak-puak yang bukan Islam ni. Mereka berkata, Muhammad bertanya, wahai Muhammad, kami tidak mengetahui bahawa Allah menurunkan satu risalah kepada manusia setelah Nabi Musa. Jadi mereka dakwa Nabi Musa tu, ini puak Yahudi mereka dakwa Nabi Musa tu Nabi yang terakhir dah. Nabi terakhir yang utus. Kata mereka tak ada dah yang Allah lantik sebagai rasul, tak ada risalah yang diutuskan. Baik. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ayat ini sebagai nak menolak ungkapan mereka tersebut, nak menolak kesalahfahaman mereka. Sebabnya Nabi Musa itu bukanlah Nabi yang terakhir. Sebab tu Allah jelaskan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu ya Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi maknanya, ya Muhammad, engkau ni mendapat wahyu seperti mana wahyu-wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Baik, di sini kalau kita lihat juga Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad dahulu daripada Nabi yang lain. Baik, kata ahli tafsir, baik, kalau kita lihatnya, maka kedudukan Nabi Allah Ta'ala beri wahyu itu adalah sama saja belaka dah, tak? Tetapi di sini didahulukan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kemuliaan. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi segala rasul. Walaupun dia diutuskan terakhir, tapi sini disebutkan awal daripada nabi-nabi yang lain. Baik. Maka di sini Allah Ta'ala sabitkan, Allah tak beritahu kepada puak Yahudi, terutama puak Yahudi lah, sebab mereka menolak ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah jelaskan, Allah Ta'ala lah yang mewahyukan kepada Nabi SAW
dan sebagaimana yang mereka tahu Nabi Nuh alaihissalam yang terdahulu, dan juga para anbiya, para anbiya yang selepas daripadanya. Tu ramailah daripada Nabi Nuh tu sampai sebelum Nabi Muhammad SAW tu. Semuanya Allah Ta'ala beri wahyu tadi. Seperti yang saya katakan tadi, didahulukan sebutan Nabi SAW dalam susunan Nabi tadi pada sebutan meskipun kenabiannya terakhir, kerana kedudukan baginda, kelebihan baginda di sudut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala rasul. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala cerita satu-satu supaya mereka ni yakin bahwasanya apa yang didapat diterima oleh Allah itu sememangnya datang daripada Allah Ta'ala, bukan ataupun nak buat-buat. Terutama orang Yahudi seperti yang kita tahulah, mereka ni prejudis, sebab bagi mereka tak ada Nabi melainkan daripada golongan Yahudi saja. Ini Muhammad puak mana? Puak Arab pula kan. Jadi mereka tak boleh terima tu. Itulah. Baik, sebab tu Allah jelaskan selepas itu, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ramai lagi Allah sebut. Jadi Allah sebut walaupun tak semua di sini, tapi banyaklah rasul yang Allah sebut dah. Dan kami telah berikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim. Sebab orang Yahudi pun mereka tahu, selalu galur anbiya ini datang pada Nabi Ibrahim AS, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Itu dua nama anak Nabi Ibrahim. Ismail tu kemudian datang Rasulullah. Kalau Ishaq tu datang sampai kepada Nabi Musa. Baik, kemudian Yaqub, cucu daripada Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Datanglah anak cucu Nabi Yaqub ni. Kemudian Nabi Yusuf. Dan kemudian datang pula seterusnya sampai kemudian sekali Nabi Musa alaihi salam. Baik, kemudian Allah sebut lagi Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Tu berapa orang rasul yang Allah sebut sini. Supaya orang Yahudi faham, nama-nama ni mereka tahu sebab daripada golongan mereka juga, daripada golongan Yahudi ke. Dan demikianlah daripada golongan mereka dapat wahyu, dan demikianlah juga Muhammad ini juga adalah salah seorang daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Baik. Maka di sini kata ahli tafsir, Allah sebutkan daripada Nabi Ibrahim tu sampai Nabi Yunus, Nabi Harun, Sulaiman semua tu. Jadi Allah Ta'ala khususkan menyebut mereka ini sebagai kemuliaan dan juga keagungan mereka. Sementara tadi Allah mulakan Nabi Muhammad terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh ini adalah sebagai dikenali sebagai juga Abu Bashar, bapa bagi manusia yang kedua. Kita fahamkan tak? Sebabnya pada zaman Nabi Nuh AS berlakunya taufan yang besar. Semua orang kafir mati belaka. Yang tinggal hanyalah mereka yang bersama Nabi Nuh AS. Dan daripada Nabi Nuh itulah bersama dengan pengikut-pengikutnya, inilah tersebarnya manusia yang ada sampai ini. Kena? Okey. Jadi Allah mula selepas Muhammad, Allah sebutkan Nabi Nuh itu disebut sebagai bapa manusia yang kedua. Dan kemudian disebut pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim ini sebagai bapa yang ketiga. Kerana daripadanya lah maka terpecahnya cabang-cabang kenabian. Maknanya anak cucunya selepas tu. Kalau kita lihat sampai termasuk juga Nabi Muhammad SAW itu adalah juga daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah sebut tiga ni yang awal. Dan kemudian diikuti pula dengan anak-anak bagi Nabi Ibrahim tadi. Baik. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan khusus wa ataina Dawud zabura. Dan Allah sebut dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Okey dah. Jadi kalau kita lihat tadi ada Allah sebut nabi-nabi yang
Nabi-nabi yang lain tadi ada juga, ya. Nabi Isa dan sebagainya. Sedangkan Nabi Isa kita tahu dia juga dapat apa kitab. Tapi sini Allah sebutkan Nabi Daud alaihi salam khusus. Khusus. Baik, kerana jadi Nabi Daud alaihi salam ni sebab dia dahulu daripada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi makna dialah ataupun sebagai yang pembuat syariat, pembuat syariat yang kemudian daripada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tak ada kitab yang diturunkan. Semuanya ada pada dasar yang sama sahaja. Sehinggalah ataupun Nabi Daud alaihissalam. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, jadi Allah Ta'ala khususkan menyebut Nabi Daud sini dengan kitabnya Zabur. Yang lain tu Allah tak sebut. Nabi Isa Allah tak sebut juga tak? Sedangkan ada kitab juga. Baik, jadi kata Imam Qurtubi, dalam Zabur itu terdapat 150 surah. Wallahualam surah terpanjang pendek lah. Cuma ada itu yang dikata Imam Qurtubi 150 surah tidak ada di dalam kandungan tadi hukum-hukum daripada hukum semuanya merupakan daripada hikmah-hikmah dan juga nasihat-nasihat dalam kitab tersebut. Baik, itu yang Allah sebutkan semua tu menunjukkan apa? Nabi SAW itu juga mendapat Al-Quran dia juga sama seperti mana nabi-nabi yang terdahulu. Baik, kalau sebut kata Nabi Daud, orang Yahudi tahu itu semua daripada golongan mereka juga. Allah nak jelaskannya, Al-Quran itulah yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setelah mana Allah Taala nak kukuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Kenapa orang Yahudi nak menolak? Lalu Allah sebutkan nama-nama di kalangan orang Yahudi sendiri yang menjadi rasul, termasuklah Nabi Daud yang menerima kitab, dan demikianlah Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan Allah turunkan kitab sebagai panduan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi setelah itu setelah Allah ceritakan nak buktikan ke Nabi Rasulullah tadi, maka Allah ceritakan pula ada lagi keimanan yang sebenarnya adalah beriman dengan semua rasul. Bersemua rasul. Maka di sini Allah sebutkan sebahagian sahaja rasul yang ada. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka ada 25 rasul. Sebab tu kita lihat Al-Sunnah wal Jamaah kita pegang 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita beriman dengan mereka ini. Baik. Dan juga di sini maka Allah jelaskan bahwanya rasul dengan nabi itu ramai lagi. Di sini yang ada dalam Quran 25. Jadi Allah jadikan dalam ayat yang akan datang ni bahwanya apa? Sebahagiannya Allah Taala ceritakan kepada Rasulullah dan sebahagian lagi Allah Taala tak menceritakan. Tak mengapa kalau Allah tak ceritakan. Bukan benda itu kita mustahak. Yang penting manusia itu terima Allah Taala telah hantar rasul dan nabi-nabi kepada umat mereka, dakwah kepada umat mereka, dan wajib kita hanya beriman sedemikian sahaja. Baik, tengok ayat yang seterusnya. Wa rusulan qad khasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsus'ahum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Jadi seterusnya maka Allah jelaskan, sebahagian rasulnya yang ada dalam Quran yang kita dengar ni sebenarnya ada lagi. Jadi sinilah menunjukkan apa? Allah tak ceritakan kepada Nabi semua perkara. Dan di sinilah juga kita kena ambil i'tiqad. Ambil i'tiqad tak semua perkara yang Allah tak beritahu kepada Nabi. Ada juga hak Nabi tak tahu. Tapi jangan pula kita disebutkan Nabi jahil.
Yang penting-penting semua Allah beritahu dan Nabi SAW ya. Ini yang itu alah tu tak beritahu pun tidak ada masalah ya. Okey. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu. Dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Ada rasul ya Muhammad yang diutuskan sebelum kau tu yang kami cerita dalam Quran, kami cerita kepada kau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Inilah menunjukkan apa? Tak semua ya yang Nabi tahu. Sebab tu kalau kita lihat ada juga dalam hadis Nabi SAW. Dia apa? Rasul itu ada itu pun pendapat ataupun daripada ulama pun berbeza. Ada kata 313, ada 314 dan sebagainya. Dia pun 300 lebih tu kan. Tapi adakah banyak itu? Jawapannya tidak sebab apa? Ayat ini menjelaskan ada yang Allah ceritakan dan ada pula yang Allah Taala tak ceritakan kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita lihat ada apa? Sebelum ayat ini. Sebelum ayat kita baca ni, dalam surah-surah Makkiyah dan surah yang lainnya, tu ada yang Allah sebutkan nama-nama nabi kan. Nama-nama nabi tadi. Baik. Jadi apa? Kalau kita lihat pula dalam Quran, kalau kita kumpulkan maka ada orang sebut sejak zaman Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh. Nampak? Jadi sebab tu saya kata dulu, Adam, Idris, zaman ini manusia tak pecah lagi. Manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Manusia mentauhidkan Allah. Walaupun ada kisah Qabil dan Habil itu, tetapi mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang tiga Allah cerita Nabi Nuh. Ada dah. Lepas Nuh, Hud. Nabi Hud Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Dan kalau menurut sebahagian ahli tafsir lagi kita lihat iaitu Zulkifli. Ada juga tu. Dan juga akhir sekali penghulu segala anbiya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dalam ayat ni Allah katakan wa rusulan qad qasasnahum, itu yang ada dalam surah-surah yang lain lah. Bukan satu tempat dah. Itu yang kita sebut nama-nama mereka tadi. Baik, dan kemudian Allah ceritakan pula. Baik, Allah ceritakan pula wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang kami tidak menceritakannya kepada engkau. Jadi makna di sini inilah menunjukkan apa? Ada lagi nabi-nabi dan rasul hak lain yang Allah Taala tak sebutkan nama mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tak ada dalam Quran ini. Jadi sebab tu wajib bagi kita hak wajib. Jadi wajib apa yang ada dalam Quran. Hak yang lain tu kita beriman secara umum saja. Dengan kata lain, ada lagi ramai lagi rasul-rasul dan nabi yang Allah Taala utuskan, yang Allah Taala tak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan satu keaiban, bukan menunjukkan Rasulullah itu yang tahu kerana tak tahunya itu kita nak kaitkan dengan apa? Kelemahan. Jawapannya tidak tidak. Okey, baik itu. Baik, dan kemudian Allah khususkan. Allah khususkan sebabnya ayat ini nak ditekankan kepada golongan ahli kitabnya, terutama orang Yahudi dan juga Nasrani. Wa kallamallahu Musa taklima. Tadi ayat yang sebelum Allah khususkan menyebutkan Nabi Daud yang diutuskan sebagai rasul, dikurniakan kitab Zabur. Dan kemudian Allah Taala ceritakan sini khas Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Allah jelaskan ini menunjukkan keutamaan baginda tadi. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Taala berbicara kepada Musa secara langsung. Secara langsung. Baik. Dan ayat ini menunjukkan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS dengan sifat tersebut. Sebabnya apa? Tak ada satu Nabi, satu Rasul pun yang berada di dunia ni, yang berada di dunia ni, yang Allah Ta'ala cakap secara direct.
secara langsung tu di dunia. Itu ini khas untuk Nabi Musa alaihissalam. Baik. Adapun tentang adakah Nabi Musa melihat Allah Taala? Itu Allah cerita dalam Al-Quran ada. Nabi Musa memang pernah nak minta nak lihat Allah tapi Allah Taala bagi syarat. Allah bagi syarat apa? Kalau gunung yang ada, gunung yang hampir tempat Nabi Musa ada tu kan, kalau gunung itu boleh meletak bila tajalliat Allah Taala, maka Nabi Musa boleh melihat. Tapi apa yang berlaku bila tajalliat Allah Taala, maka gunung yang ada itu hancur lebur. Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Jadi bila dia sedar tu, maka dia bertaubat. Bertaubat apa? Dan minta pengampunan kepada Allah Taala, tak nak dah. Tak nak minta benda yang kita betul tak sepatutnya tadi. Okey. Baik, dan kerana itulah sebab itulah Nabi Musa itu dikenali sebagai Kalimullah. Tu dia gelaran dia. Kalimullah, iaitu orang yang mana Allah cakap secara langsung lah. Tapi sini pun kita kena faham lah, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa ni bukan kita dengar perkataan, bukan dengan perkataan ya. Sebab ni kita faham, Allah Ta'ala bukan bahasa macam manusia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, tak ada ya. Allah yang bagi kefahaman kepada Nabi Musa, tak perlu tanpa ada apa bunyi, tak ada huruf. Tu perkataan Allah Taala ya. Baik, Hafiz Abu Bakar Ibn Mardawih diriwayatkan daripada Abdul Jabbar bin Abdullah, katanya seorang laki-laki telah datang kepada Abu Bakar bin Ayyash lalu bertanya, katanya apa? Aku mendengar seorang membaca ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima. Musa telah berbicara langsung kepada Allah. Iaitu baik, Allah Subhanahu masalah dia tu iaitu sebabnya apa? Allah bercakap Nabi Musa. Itu pertanyaan dia tadi. Maka kata Abu Bakar tadi jawab, dia kata situ, tidaklah membaca ayat seperti itu kecuali orang kafir. Tu ya. Itu yang maksudnya tadi ya. Sebab yang tadi, kalau kita lihat dalam ayat tadi, Allah sebut wa kallamallahu. Apa yang dibaca oleh orang tadi adalah wa kallamallaha. Tu dia. Itu beza dia. Itu yang dikatakan oleh Bakar ni, yang baca itu mana fakta baris itu menyebabkan apa makna dia terbalik tu. Tu. Dia kata orang kafir saja. Baik, malahan katanya dia baca dengan benar, iaitu di hadapan A'mash. Iaitu wa kallamallahu, bukan baik. Itu yang dibaca oleh A'mash, dibaca depan Yahya bin Wasaq. Itu maksud dia. Cara bacaan tadi tu wa kallamallahu, bukan wa kallamallaha. Itu yang dibaca terbalik oleh orang kafir tadi. Itu kata Abu Bakar tadi. Baik, jadi Abu Bakar sangat marah kepada orang yang baca ayat tersebut. Tu dengan baca wa kallamallaha tadi. Kerana apa dah? Kerana yang demikian itu maknanya seolahnya Nabi Musa yang pergi. Bukan Allah. Di sini kalau Allah tu, Allah sebagai, kalau tu dan sudut bahasa Arab ni dipanggil fa'il, pelaku. Bukan Nabi Musa tu sebagai pelaku. Kehendak Allah Ta'ala ya, bukan kehendak Nabi Musa alaihissalam. Tu. Kenapa faham itu? Baik, ini apa? Ini pernah disangkalkan oleh puak Mu'tazilah juga. Sebab puak Mu'tazilah mereka bacanya wa kallamallaha. Kalau yang tadi ayatnya Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Tapi bila dengan kalam Allah, maknanya Musa telah berbicara langsung kepada Allah. Jadi terbalik ayat ni, makna dia tu apa? Tak elok situ. Baik. Baik, kalau kita lihat ayat, kalau kita lihat dalam ayat apa? Dalam surah A'raf, sebelum Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut dah
walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu Allahu rabbuh. Tu. Dan tak kala Musa datang untuk bermunajat kepada kami, munajat kepada kami lah, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya. Nampak tak? Allah cerita Allah yang cakap dengan Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang cakap dengan Allah. Tu kena faham ya? Jadi itu ada orang apa? Persoalan yang situ yang tak eloknya. Ya? Kalau kata Nabi Musa yang bercakap kepada Allah Taala, ini Nabi Musa yang memulakan. Ini tidak ya. Tapi Allah Taala yang telah buat perjanjian Nabi Musa datang untuk terima wahyu kepada Allah Taala kan. Maka di situ Allah Taala yang bercakap kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang saya beritahu tadi bukan bercakap macam bahasa manusia ya. Tu dah. Cara mana tu wallahu alam. Allah yang boleh fahamkan tadi. Baik. Baik. Dan kemudian Allah Taala jelaskan pula tujuan. Ya. Tujuan Allah Taala utuskan para rasul. Ya, para rasul bukan apa kita buat apalah hantar nabi-nabi ya, hantar rasul-rasul ni. Kalau Allah nak bagi tunjuk, tak perlu pun rasul dan nabi tadi. Tapi ada hikmahnya. Ya, hikmahnya. Jadi tengok pada ayat yang seterusnya. Baik, sini saya kata tidak ada banyak tafsirannya, cuma kita boleh faham ayat dia. Baik. Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Baik. Jadi maka Allah Taala kan inilah tujuan Allah hantar rasul dan para anbiya dah. Rusulan mubashirin wa mundirin. Jadi Allah jelaskan selaku rasul-rasul pembawa berita gembira. Ini tugas rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Baik, jadi ada dua perkara yang dibuat oleh setiap rasul tadi. Iaitu yang dimaksudkan memberi berita gembira, iaitu dengan syurga yang akan dimasuki oleh orang beriman. Siapa yang taat, siapa yang taat pada Allah Ta'ala dan ikut Rasul tadi. Baik, yakni setiap Rasul tadi yang Allah utuskan, mereka memberi berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah, yang mengikut keredaannya, mengerjakan perintah Allah Ta'ala dengan melakukan amal kebaikan. Jadi apa? Ini apa? Bagi orang beriman. Bagi orang beriman, beri berita gembira. Mereka bersusah payah taat kepada Allah Ta'ala di dunia, Allah akan balas mereka di akhirat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang tua bagi tasliyah. Tasliyah ni sebagai orang tua bagi dorongan. Iaitu berjumpa dengan manusia yang beriman, teguhlah kamu dalam keadaan keimanan kepada Allah Taala, mentauhidkan Allah, beriman dan beramal untuk taat kepada Allah Taala, maka kamu akan dibalas dengan syurga. Itu berita gembira ya. Yang kedua, wa munzirin. Di samping itu juga rasul-rasul tugas mereka adalah beri peringatan. Peringatan siapa ni? Iaitu kepada orang yang kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, beri peringatan bahwasanya siapa yang derhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah, maka mereka akan diberi balasan dengan neraka. Dibalasan dengan neraka. Sebabnya kesudahan bagi manusia nanti akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan akan diberi balasan sama dengan syurga atau neraka. Dua tu je. Jadi berita gembira dengan syurga, berita peringatan, peringatan ini bentuk ancaman dengan neraka bagi mereka yang engkar derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa? Itu tugas Nabi, tugas Rasul ni. Iaitu beri berita gembira dan peringatan. Kenapa mereka diutuskan? Tu ni Allah sebut terus. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Itu maksud dia situ lah. Supaya tidak ada alasan bagi manusia. Nampak tu? Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah
membantah Allah terhadap Allah Taala sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Tu ya. Ya. Jadi maknanya, maka di antaranya lah Allah Taala utuskan para rasul tadi, Allah turunkan kitab-kitabnya tadi. Yang ada dua perkara tadi ya. Membawa berita gembira dan peringatan tadi. Di mana mereka menjelaskan. Nampak para rasul ni mereka menjelaskan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Taala. Dan apa pula yang dimurkai oleh Allah Taala. Sebab tu pentingnya mereka ini. Sebab tu sebagai hujah. Sebagai hujah ni adalah sebagai bukti. Tak ada lagi kamu wahai manusia kamu nak temberang kata kami tak beritahu begitu begini. Tu nampak ya. Jadi rasul ni dah beritahu dah. Buat baik dapat syurga. Buat jahat dapat neraka. Nanti tak ada manusia yang dapat Allah Taala. Ya Allah, mana kami tahu? Mana kami tahu? Tapi ingat tu orang kita zaman sekarang dah. Bila kita cakap tentang tempat dia kata mana saya tahu. Tu. Ini pun bahaya dah. Jawapannya apa? Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak ambil tahu. Sebab dia tak ambil tahu. Tu faham tak ambil tahu, tak belajar dan sebagainya. Ya? Ini kita sekarang ni tak ada rasul lah. Jadi kita lah yang kena cari. Petunjuk tu dah ada. Sekarang alhamdulillah kita masjid-masjid, ataupun tempat-tempat ibadat dan semua ada dengan tazkirah, dengan apa kuliah dan sebagainya. Jadi nanti boleh ada alasan. Tak, malaikat tak terima. Sebab tu nanti mulut Allah Taala meterikan. Tak boleh bercakap. Mulut tak boleh bercakap ya. Sebab mulut ni temberang. Jadi tak ada alasan. Ya Allah, Engkau bagi masa tak cukup pada aku. Tak sempat aku nak pergi masjid. Tak sempat aku nak pergi kuliah. Nak belajar ilmu. Tak ada dah masa tu. Malaikat tak dengar dah. Ya. Sebab apa? Tak boleh bercakap dah ya. Baik. Jadi kalau kita lihat ni dah. Ya. Maka kedatangan perutusan para anbiya alaihi salam, rasul-rasul ini sebagai hujah kepada Allah Taala pada hari kiamat nanti, manusia tak boleh untuk memberi alasan lagi. Kenapa mereka tidak boleh beriman kepada Allah Taala? Kenapa mereka tidak mengetahui apa yang Allah Taala kehendaki dan apa yang Allah Taala murkai? Tak ada dah alasan ya. Tidak. Dan ingatlah semua tu. Allah sebut wa kana Allahu azizan hakima. Ingatlah Allah sebut. Dan adalah Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah kaitkan Allah Taala Maha Perkasa dalam kerajaan ini. Allah Taala boleh lakukan apa yang Allah Taala kehendaki dia. Hakim lagi bijaksana. Tengok segala perintah Allah Taala, segala apa yang Allah Taala buat tu adalah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya manusia nanti tak boleh temberang. Tak boleh temberang pada kiamat dah. Mungkin kita nak fikir nak bagi alasan apa tu. Dunia boleh bagi alasan kita tak sempat. Kita tak cukup masa dan sebagainya. Itu kata kita. Itu kata kita ya. Tapi ingat Allah kaitkan aziz ni maknanya perkasa yang Allah boleh buat apa saja. Jadi maknanya setiap balasan tu pasti akan berlaku. Ya. Setiap balasan pasti berlaku. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Itu pasti berlaku. Dan semua perintah Allah Taala itu adalah hikmah, benar hikmah berlaku. Subhanallah. Jadi cuba kita lihat muslimin dan muslimat Allah Taala. Allah perintah kita buat amalan. Allah Taala tak dapat apa pun. Yang dapat adalah kita. Ataupun kebaikan tu dapat pada kita. Cuba kita lihat. Kita dapat jaga solat. Bila jaga solat Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan jaga solat boleh jadi orang baik. Orang yang bertakwa kepada Allah. Dapat menjauhi daripada keburukan-keburukan. Sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Tu dia bab solat dia. Dia Allah perintah puasa lagi. Sehingga Nabi kata apa? Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu nescaya kamu sihat.
Nak sihat dah. Nabi kata, puasa. Allahu Akbar. Semuanya ada hikmah belaka dah. Iya. Subhanallah. Nak. Orang pergi haji. Mungkin orang fikir, banyak duit habis tu. Lepas tu orang ramai lagi. Menyusah lah apa dah. Jangan fikir demikian. Bila orang pergi sana tu, nampak tak? Dia boleh bermuhasabah diri dia. Ini baru perhimpunan kecil di dunia. Baru perhimpunan kecil lah. Apatah lagi perhimpunan besar nanti di akhirat, di padang mahsyar. Lebih dahsyat lagi. Kira ya? Kalau panas dunia macam ni kita tak boleh tahan. Di akhirat bayangkanlah. Matahari sejengkal daripada kepala kan. Bayangkanlah ya. Lebih berat. Amat beratlah ketika itu. Supaya manusia bermuhasabah. Takut pada Allah Ta'ala. Boleh hamba beriman, beramal dengan bersungguh-sungguh dah. Baik. Jadi setelah itu, setelah itu Allah Ta'ala menolak keadaan orang Yahudi. Keadaan orang Yahudi yang mana mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada awal ayat tadi kita nampak tak? Ya? Allah Ta'ala buktikan kepada ahlul kitab Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah. Macam mana nabi-nabi yang ada pada puak Yahudi dahulu mendapat wahyu daripada Allah. Muhammad adalah Rasul yang sepatutnya mereka beriman kepada baginda tadi. Ayat seterusnya Allah Ta'ala menolak mereka ini sebabnya mereka tidak percaya tentang kenabian Rasulullah. Tengok ayat seterusnya. لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Baik, oleh kerana terutama orang Yahudi sepatutnya mereka ni lebih beriman lagi. Kalau kita lihat, sebab puak Nasara masa mereka itu hanya zaman Nabi Isa AS. Sedangkan orang Yahudi sejak zaman Nabi Yaqub AS. Panjang kan? Tu ya. Dan mereka lebih tahu lagi. Sebab dalam kitab-kitab yang turunkan kepada Nabi Musa sebagainya, menceritakan Nabi yang terakhir dengan sifat-sifatnya yang mereka kenal. Lebih mereka kenal anak mereka sendiri. Bila datang Nabi yang betul, mereka tolak pula. Ini apa? Sifat yang pertama sikit, dengkilah mereka. Sebabnya Nabi Muhammad ini bukan daripada puak mereka. Baik, oleh sebab tu Allah sebut dalam ayat ini lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Baik, tetapi Allah sebut tetapi Allah mengakui yashhadu Allah menyaksikan bima anzala ilaik. Allah menyaksikan iaitu Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Tu baik. Jadi oleh kerana orang musyrikin termasuk orang Yahudi ni mereka menolak kenabian Rasulullah. Malahan Al-Quran yang baca kepada mereka pun mereka menyangkalkan. Seolah mereka mendakwanya Muhammad tu yang reka sendiri. Malahan mereka kata kepada puak musyrikin, puak bangsa Arab sekalipun, supaya kekal jangan ikut Muhammad. Kekal dalam keadaan agama mereka. Itulah jahatnya mereka ketika itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang awal tadi kita lihat, Allah sebut inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepada engkau ya Muhammad. Sampai kepada ayat ini, kerana orang Yahudi menolak kenabian Rasulullah, maka Allah jelaskan, Allah mengaku bahawanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maknanya mereka yang menolak, membantah yang membantah kenabian Rasulullah, iaitu puak musyrikin dan ahlul kitab yang mengingkari kenabian Rasulullah itu, maka Allah jelaskan, tak, kamu tak boleh buat demikian, sebab kamilah yang telah menurunkan Al-Quran kepadanya. Dan meskipun orang yang mendustakan
yang apa menindakkan kenabian Nabi Muhammad, tapi Allah kata aku. Dia aku ni Allah menjadi saksi kepadamu ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah yang dikurniakan dengan kitab kepadamu, iaitu Al-Quran. Dia Al-Quran. Baik, ini sama seperti Allah sebutkan surah Fussilat ayat 42, ba'da minasyaitanir rajim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah jelaskan Al-Quran yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan. Tak ada kebatilan, semua benar belaka, baik dari depan maupun dari belakang. Tu nak cerita daripada semua 10 surah tak ada satu pun Al-Quran tu boleh diubah. Yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Allah yang turunkan Al-Quran tadi, bukan orang lain. Yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab tu nampak tak? Maka Allah jelaskan lepas tu, Allah kuatkan lagi. Anzalahu bi'ilmih. Tu nampak? Allah menurunkan dengan ilmunya. Ilmu maksudnya dengan pengetahuannya. Iaitu tak ada satu pun yang turun kepada Nabi SAW walaupun satu huruf. Semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Baik? Jadi maknanya Allah Ta'ala dengan pengetahuannya, Allah inginkan supaya hamba-hambanya mengetahui dengan segala bentuk penjelasan, petunjuk, apa yang Allah Ta'ala redai, apa yang Allah kendaki, dan apa yang Allah Ta'ala murkai. Semua Allah cerita dalam Al-Quran tadi. Dan termasuk sini Allah Ta'ala mengetahui, iaitu Allah mengetahui segala isi kandungan Al-Quran, yang merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, perkara yang belum datang tapi semuanya akan berlaku. Tidak ya. Malahan Allah sebutkan berbagai-bagai sifat-sifat Allah Ta'ala yang suci, yang tak diketahui oleh seorang pun. Melainkan Allah Ta'ala yang beritahu dalam ayat-ayat yang suci tadi. Baik, itu yang Allah jelaskan. Allah Ta'ala turunkan semua dengan pengetahuan Allah, iaitu bukan Al-Quran itu boleh direka-rekakan. Tak. Baik, malahan Allah mengukuhkan lagi. Tadi Allah Ta'ala dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun. Dia lagi kuat lagi Allah sebut. Wal malaikatu yashhadun. Tu. Dan para malaikat pun menjadi saksi. Malaikat jadi saksi. Jadi sebagaimana Allah jelaskan, segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini adalah dengan pengetahuan Allah. Kalau sebab tu kita tengok dalam surah Al-Baqarah yang lepas ayat 255 dulu, Allah sebut wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikenakinya. Nampak tak? Manusia ni bukan tahu belaka. Bila Allah Ta'ala beritahu, barulah manusia tahu. Nampak tak? Malahan Allah sebut lagi dalam surah Taha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala. Macam mana mereka mengatakan Muhammad mereka-rekakan Al-Quran, sedangkan ini disaksikan oleh Allah SWT. Sebab tu Allah jelaskan malahan malaikat, malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala. Baik, bila sebut malaikat, orang Yahudi yakin ada malaikat, orang Nasara yakin ada malaikat. Malahan orang musyrikin, sebahagian mereka menyembah malaikat pun ada. Malahan mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Macam ayat lepas. Allahu Akbar. Jadi para malaikat pun menjadi saksi, makna membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Malahan menjadi penyaksian kepada Allah SWT. Oleh kerana mereka tak nak juga, maka Allah sebut sini untuk beri kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Allah nak tutup. Nak tutup pembohongan orang musyrikin dan juga Ahlul Kitab. Jadi Allah cukuplah Allah sebagai saksi. Baik, kita fahamlah.
Saksi apa yang lebih besar lagi pada Allah menjadi saksi? Tak ada lah. Sebab Allah yang mencipta segala-galanya. Allah tahu segala-galanya. Jadi bila Allah Ta'ala jadi saksi, tak ada satu pun yang boleh apa? Menolak. Kecuali orang tu degil dan kafir. Dua tu ya. Degil, kafir. Habis. Memang mereka ni berhak untuk dapat neraka Allah Ta'ala. Tu lah. Ya? Jadi kita bermula dengan mana? Allah jelaskan, Allah beri wahyu kepada Nabi SAW, dia dengan Nabi-Nabi yang lain, dan begitulah juga. Allah jelaskan, ada di kalangan Rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, ada yang Allah Ta'ala ceritakan, tidak menjadi masalah. Dan semua Rasul itu, mereka tugas mereka, membawa berita gembira bagi yang beriman, memberi peringatan bagi orang kafir, orang derhaka kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala jelaskan bahawanya apa? Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu tadi, iaitu Al-Quran, sebenarnya benar. Sebenarnya benar. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang disaksikan oleh para malaikat. Dan kalau tak cukup juga hal lain, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Itulah penutupnya pada slot kita yang pagi ini ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghayatinya tentang pertama sekali nak menjelaskan kenabian Nabi Muhammad, jangan diragui kerusakan. Yang keduanya, Al-Quran itu sememangnya adalah mukjizat yang benar yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran, peringatan yang iktibarnya untuk jadikan panduan untuk kita selamat dunia dan akhirat, dan dapat kita bawakan wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang kat sini. Wa ila huna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya ada sebarang pertanyaan, kalau ada. Tak ada apa-apa ya. Allah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya arhamar sakin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sarka ibadaka sallallahu wa na'udzu bika syarri ma sa'al Muhammad sallallahu. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahimin. Allahumma fil ma tiba tarda. Allahumma zid 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.